mulakan pembahasan peringkat jawatan kuasa perpaduan ini dengan butiran 020500. Muzium diperuntukkan 47.6 juta. Berlaku penurunan berbanding dengan tahun sebelum ini. Berlaku penurunan ini mungkin di sana ada beberapa penjelasan, tetapi saya ingin nak bangkitkan bahawa muzium ini sudah jadi macam satu tempat yang sukar ataupun tidak suka untuk dikunjungi oleh masyarakat, terutamanya golongan muda. Dan orang muda tak rasa bahawa berkunjung ke muzium ini satu perkara yang memberikan manfaat kepada semangat patriotik mereka. Saya nak cadangkan supaya kita adakan program-program yang lebih kreatif untuk kita menarik orang muda ke muzium. Terutamanya dalam era pada hari ini mungkin kita boleh adakan tema-tema tertentu sempena hari-hari tertentu, hari kemerdekaan dan sebagainya. Dan supaya orang muda rasa lebih muzium ini sebahagian daripada mereka, dan kita tidak mahu muzium itu hanya menjadi lengang semata-mata walaupun diperuntukkan dengan peruntukan yang besar setiap tahun. Saya juga ingin merujuk kepada program perpaduan negara dan integrasi nasional 199 juta pada tahun lepas dan sekarang ini meningkat 201 juta. Satu peningkatan yang baik, cuma saya ingin tahu apakah program-program perpaduan ini yang turun ke bawah melalui ahli-ahli parlimen yang ada. Sebab walaupun di negeri yang majoriti Muslim Melayu, terutamanya di Kelantan, saya ambil contoh di Kelantan, walaupun negeri ini hanya 5% sahaja non-Muslim, tetapi di tempat saya ada kuil-kuil dan juga wat-wat yang besar, dan juga di Tumpat sebagai contoh ada sleeping Buddha, standing Buddha dan sebagainya. Dan ini bagus untuk promosi perpaduan dan sangat bagus supaya program-program perpaduan ini dapat turun ke bawah untuk melalui ahli-ahli parlimen yang ada, supaya nanti walaupun bajet yang begitu besar 201 juta ini kita tak terasa di peringkat ahli parlimen. Secara jujurlah saya menyebut bahawa sama ada ketika kita pembangkang ataupun kerajaan sekalipun, tapi seolah-olah bajet ini kita tidak terasa pergi ke mana. Dan itulah juga yang saya ingin sebut di dalam butiran 020300 pembangunan masyarakat 2.591 juta tahun lepas dan sekarang 2.655 juta pada tahun ini. Dalam pembangunan masyarakat ini suka untuk saya menyebut berkenaan dengan bagaimana Kementerian Perpaduan dapat memainkan peranan, mengukuhkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, seperti mana disebut oleh Kuantan tadi, yang menyebut berhubung dengan himpunan perarakan Hari Wanita, Datuk Pengurusi perarakan yang diadakan 8 Mac itu ialah merupakan perarakan Hari Wanita, dan diadakan pada tahun 2020 pun ada, 2021 saya tak pasti ada ke tidak, tetapi perarakan-perarakan ini diambil kesempatan oleh golongan-golongan LGBT dan sebagainya untuk mempromosi gaya hidup mereka. Jadi ini yang perlu untuk kita tangani, dan saya ucapkan tahniah kepada polis yang telah membuka kertas siasatan, dan ini pun saya sebut dalam ucapan saya semalam bahawa polis kena buka kertas siasatan dan percepatkan siasatan ini, sebab kita tidak mahu ia menjadi seperti suatu Timbalan Speaker peraturan. Baca, peraturan berusaha berapa? Peraturan 36/12, kenyataan yang boleh mengelirukan Dewan. Saya tanya kepada Yang Berhormat Pasir Mas, bagaimana beliau tahu ada golongan LGBT dalam kumpulan tersebut? Adakah dia sendiri hadir? Terima kasih. Saya merujuk kepada laporan Malay Mail yang saya baru print sebentar tadi, sebab saya tahu Jurutua akan bangun membangkitkan peraturan mesyuarat. Jadi dalam petikan berita ini menyatakan bahawa disfilling dengan izin, disfilling of support was also extended to members of the lesbian, gay, bisexual, transgender and LGBT community. Diambil kesempatan dan peserta yang Speaker, ini peraturan yang menyatakan sama, bahawa dia cukup peraturan enjoy. yang sama. It's quite fun to enjoy this. Baik. Apa yang telah dibacakan oleh Pasir Mas. Saya minta duduk sekejap. Pasir Mas. Bentar, duduk. Saya ingat isu itu telah pun berkali-kali disebut. Yang pertama sekali, bukan diorganize oleh LGBT. Pertama, kita establish facts. Bukan diorganize oleh LGBT. Sesiapa yang mengambil kesempatan itu telah pun disiasat oleh polis. Dan biar polis buat kerja dia. Jadi kita tak payah duk masuk
dalam-dalam lagi. Polis sedang siasat dan berikan kuasa kepada polis untuk dia siasat. Selepas polis siasat, keputusan itu you bincang kemudian. Sama ada ya atau tidak. Untuk itu saya nak move on. Terima kasih. Sebab itu saya ucap tahniah kepada pihak polis. Cuma saya menyebut di sini ialah untuk menjadi pengajaran supaya pada tahun hadapan dan tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi kesempatan diambil oleh mana-mana pihak untuk melaungkan slogan-slogan seperti ini. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin respon tadi bila disebut tentang Tok Guru Nik Aziz menjadi ikon perpaduan. Saya cukup setuju dan saya menghargai ucapan daripada Yang Berhormat Julutong supaya Tok Guru Nik Aziz menjadi ikon perpaduan dalam negara ini. Cuma saya fikir janganlah diambil kesempatan daripada ucapan-ucapan mereka yang telah meninggal dunia untuk mempromosikan atau menjadi suatu bahan politik kita. Sebab apa, Ya Berhormat Datuk Pengerusi? Sebab kita kena ingat bahawa kalau kita nak kumpulkan ucapan-ucapan yang mereka telah meninggal dunia, saya pun ada dalam Peraturan Dewan, Tuan Pengerusi. Peraturan berapa? 36.6. Okey, baca. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat. Yang Berhormat Pasir Mas membuat sangkaan jahat terhadap saya. Saya tidak berbahas mengucap tentang Allahyarham Tok Guru Nik Aziz untuk menjadikannya bahan politik. Saya telah berbahas atas isu itu tahun lalu ketika saya menjadi pembangkang, ketika Pasir Mas dalam kerajaan. Kita tak main politik di sini. Not like you. DAP is not like that. Julutong. Saya serius. Saya mau. Saya faham. Sekarang Jangan main-main politik. baik. Pasir Mas. Dengan hati yang suci. Bila seorang itu memuji pemimpin kita, terimalah adanya. Bahawa pujian itu benar. Janganlah sangkaan buruk. Saya harap matikan isu ini. Jangan kata dia sangat buruk. Ya. Mungkin dia berniat baik. Terima kasih. Jadi kita tak boleh. Pengerusi. Ya, Sebab itu teruskan ucapan. Sebab itu saya sebut tadi saya menghargai ucapan daripada Ya, Julutong. stop sekat itu. Menghargai ucapan. Cukuplah. Niat kita baik, sangka baik. Teruskan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Cuma saya mahu ingatkan bahawa apa yang disebut sebagai Allahyarham Tok Guru Nik Aziz juga mempunyai pendirian yang sama sebagaimana PAS pada hari ini. Dan Tok Guru Nik Aziz pun pernah menyebut supaya DAP boleh keluar daripada Pakatan Rakyat. Ini saya sebenarnya dengan penuh rasa bersalah Tuan Pengerusi nak bawa bahan orang sudah meninggal dunia. Tapi saya rasa agak terkilang Harus bila nama ingat, pemimpin tajuk saya kita hari ini disebut-sebut. perpaduan negara. Saya minta kita stick to that. Jangan gaduh lah. Move on lah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi saya mohon supaya cadangan Yang Berhormat Julutong itu dapat diambil sebagai suatu gagasan supaya dapat diangkat tokoh-tokoh seperti ini untuk menjadi bapa perpaduan negara. Terima kasih. Masukkan ucapan Julutong dalam ucapan saya. Terima kasih. Saya jemput rasa sekarang. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk perbahasan peringkat jawatankuasa Kementerian Perpaduan. Yang pertama saya nak sebut di bawah maksud bekalan 14 iaitu butiran 020100 di bawah tajuk Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Di bawah kod 40,000. Saya percaya yang 55 juta pada tahun lepas dan tahun ini dinaikkan kepada 57 juta adalah geran yang akan diberikan kepada KRT di seluruh negara kalau tak silap saya. Mohon pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri ketika menggulung nanti. Saya nak tanya berkenaan dengan KRT ini. Kita tahu KRT ini adalah entiti kerajaan yang diwujudkan oleh kerajaan di peringkat akar umbi di seluruh negara, tak kira di bandar, luar bandar dan desa dan sebagainya, dan dia mempunyai peranannya untuk masyarakat setempat, terutamanya di kawasan-kawasan yang tak ada JKKK ataupun MPKK. Tapi ada tempat yang ada pun dia boleh ditubuhkan. Cuma saya nak tanya, di bawah kerajaan baru, di bawah pimpinan baru, apakah dia masih ada kategori, tak silap saya ada A, B, C dan sebagainya. A itu untuk KRT yang paling aktif, yang paling banyak menganjurkan program dengan kalau tak silap dulu dapat 6 ke 7 ribu setahun geran tahunan. Apakah pengkelasan kategori tersebut masih diteruskan ataupun ada formula baru, cara baru untuk KRT di seluruh negara? Mohon pengesahan daripada Menteri nanti. Dan juga berkenaan dengan pengurusan KRT. Apa yang terjadi seringkali adalah pemilihan KRT itu penduduk taman tu tak tahu. Sepatutnya KRT ni dibuka untuk penduduk taman tu. Sebab mereka lah yang sepatutnya, yang kata orang apa, biar penduduk tu menjadi ketua kepada penduduk lain. Mereka yang akan lebih arif untuk menjaga komuniti di sana. Sebab ada keadaan di mana
suatu kawasan KRT. Pengerusinya tak duduk di situ. AJK dia mungkin seorang dua je duduk situ. Jadi macam mana kita nak kata kelayakan seseorang tu untuk jadi AJK ataupun pimpinan dalam KRT. Saya ada, ini saya tak payah sebut, saya ada beberapa KRT. Kalau Yang Berhormat Menteri perlukan mana KRT di kawasan saya, memang ada. Pengurusi KRT tak duduk di kawasan tu. Ini bukan saya buat tuduhan, saya cuma nak harap ada tambah baik dari segi ini untuk memperkasakan KRT tersebut menjadi satu entiti di peringkat akar umbi yang sangat bermakna. Dan juga saya nak tanya, di Parlimen Rasa khususnya, ada berapa KRT yang aktif dan kurang aktif, ikut kategori di bawah Kementerian Perpaduan. Dan berkenaan dengan butiran yang sama, kita ada dasar perpaduan negara. Saya nak tanya, di bawah Malaysia Madani, di bawah kerajaan perpaduan yang kita ada hari ini, apakah ada apa-apa pindaan ataupun tambah baik ataupun ada unsur-unsur elemen baru dimasukkan ke dalam dasar perpaduan negara yang telah dilancarkan ketika kerajaan sebelum ini? Seterusnya di bawah putiran 05, 02, 00, peralatan dan kelengkapan tabika perpaduan. Tahun lepas tak ada peruntukan, tahun ini ada 881,000. Kalau kita tengok satu negara 881,000 itu memang satu jumlah yang sangat kecil. Sebab saya tahu banyak tabika perpaduan memerlukan kelengkapan ataupun apa-apa saja perabot dan sebagainya yang baru, yang dinaik taraf selaras dengan keperluan tanpa tambahan anak-anak, kanak-kanak yang dihantar ke situ. Sebab kita tahu, apa kata orang, melentur bulu biar dari rebungnya. Dari usia kecil kita kena menyemai semangat cintakan perpaduan di kalangan rakyat kita. Jadi tabika perpaduan ini akan menjadi satu entiti yang sangat mustahak. Datuk Pengerusi, perkara terakhir yang saya nak sebutkan adalah di bawah maksud pembangunan, iaitu di bawah putiran 17200 pusat aktiviti perpaduan dan juga 17300 pusat rukun tetangga yang masing-masing mendapat 2.9 juta dan 1 juta pada belanjawan 2023 kali ini. Jumlah dia tak banyak. Dan saya nampak ada banyak pusat rukun tetangga yang premisnya perlu dinaik taraf, perlu diselenggara ataupun perlu diperbaiki sebab banyak kerosakan berlaku. Dan sekiranya dengan peruntukan yang tak banyak ni, saya rasa agihan tu Yang Berhormat Menteri pun akan menghadapi masalah untuk buat pengagihan sebab banyak permintaan tetapi dengan peruntukan yang terhad. Saya nak tanya, apakah kriteria untuk diberikan keutamaan, mana tempat, mana pusat yang akan mendapat agihan daripada peruntukan yang telah disenaraikan ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Indra Mahkota. Tuan Pengerusi, saya kira sebagai rakyat Malaysia yang majmuk, kita tentu ingin membangunkan demokrasi pelbagai kaum dan moderate, dan kita ingin hidup bersama dalam budaya damai. Saya merujuk butiran 020100. Ada sebuah network yang dipanggil dengan izin Friendship Group for Interreligious Service, FGIS, yang telah ditubuh pada tahun 2002, dianggotai oleh NGO-NGO yang mewakili agama-agama terbesar di Malaysia, iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia, Buddhist Mahavihara, Council of Churches of Malaysia, Malaysia Hindu Sanggam, Malaysia Good Waras Council dan Sathasai Malaysia. Ia kumpulan yang tidak formal, objektifnya ialah untuk mempromosi keharmonian dan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara bekerjasama membantu mereka yang memerlukan bantuan dan terlibat dalam proses pembangunan negara. FGIS melihat isu-isu yang kontroversi menerusi sudut pandang yang berbeza, tidak mencari perbezaan dan bertelagah tetapi mencari persamaan-persamaan dalam kepelbagaian itu. Pelbagai aktiviti dilangsungkan, dialog,
gotong royong, drama untuk kanak-kanak dan sebagainya. Apakah kementerian bersedia untuk membantu aktiviti seperti FGIS ini dari segi peruntukan supaya mereka boleh melebarkan lagi aktivitinya supaya tidak sangat terhad kepada Lembah Kelang. Perkara yang kedua, di bawah butiran yang sama, saya bersetuju dengan Sri Gading. Filem antara wahana yang mustahak, dan saya memahami kementerian ini mempunyai peruntukan yang sangat terhad. Saya rasa boleh kementerian ini berbincang dengan FINAS, kerana FINAS ada peruntukan dana kandungan digital, dan memang dia ada satu kategori yang dipanggil kategori kenegaraan, filem kategori kenegaraan yang saya fikir berpotensi untuk disusul kalau ada peruntukan yang boleh digunakan untuk kita memaparkan kisah-kisah yang baik, yang bersesuaian dengan matlamat kita untuk meningkatkan perpaduan. Saya boleh bagi contoh filem yang sedang dibuat menggunakan dana ini, iaitu filem yang berjudul Padu, cerita bola keranjang. Tapi ceritanya bukan cerita bola keranjang. Oleh kerana bola keranjang dianggap sebagai permainan orang Cina, mengambil kesempatan bahawa pasukan yang menang pingat emas, pasukan wanita yang menang pingat emas Sukan C 2015 dan 2017 ini, kaptennya Melayu, Izzati, senternya India, Kalai. Jadi ini semacam satu dream team yang boleh diketengahkan untuk menunjukkan bahawa sebenarnya di Malaysia ini, walaupun ada macam-macam riuh rendah di sana sini, tetapi di sana sini itu ada poket-poket insiden-insiden di mana rakyat secara sendiri tanpa ada campur tangan kerajaan dan sebagainya melakukan sesuatu yang menunjukkan mereka berpadu. Saya yakin kisah-kisah zaman COVID-19, bendera putih untuk membantu orang tanpa mengira kaum dan agama, itu semua kisah-kisah benar atau mengambil inspirasi dari kisah benar yang boleh difilmkan. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Baik, terima kasih. Saya jemput Ampang. Terima kasih, Datuk Yang Pengerusi. Ampang ingin bertanya tentang ataupun bercakap tentang perkara umum berkaitan Jabatan Perpaduan, Kementerian Perpaduan. Pertama, kita lihat peruntukan 2023 buat kementerian ini dianggarkan naik 2.9%, iaitu didorong kenaikan bagi kedua-dua jenis perbelanjaan meskipun peratusan peningkatan perbelanjaan pembangunan sebanyak 98% merupakan pemangkin lebih besar berbanding hanya 26% bagi perbelanjaan mengurus. Jadi soalan daripada Ampang, adakah dari segi nilai mutlak kenapa jumlah peruntukan perbelanjaan pembangunan ini yang kita lihat tidak melebihi 30 juta selama 2 tahun berturut-turut ini berbanding tahun 2021 dan 2020, sedangkan peruntukan perbelanjaan mengurus kekal lebih hampir 500 juta. Jadi ini persoalan yang ingin dimaklumkan supaya kita boleh tahu kenapa trend ini berlaku begitu. Soalan kedua yang Pengerusi, iaitu perkara butiran 020200, iaitu di bawah perhubungan masyarakat dan fungsi memelihara dan meningkatkan mengukuhkan jalinan. Soalan yang ingin saya tanyakan, memandangkan polarisasi kaum dan agama di Malaysia makin melebar. Jadi apakah rasional penurunan 4.3% ini kepada 1.863 juta bajet ini, sedangkan kita tahu kalau kita betul-betul serius untuk pelaksanaan ini, saya mencadangkan supaya kita bagikan satu bajet yang lebih khusus, yang lebih besar berbanding benda lain, bukannya penurunan. Jadi sebagaimana yang rakan-rakan sebut tadi, contohnya kita cakap tentang KRT, iaitu program kawasan rukun tetangga. Ini adalah satu program yang amat baik, bukan semata-mata untuk menjaga keselamatan, tetapi ia juga adalah satu platform di mana kita boleh mendidik
dan juga membuat program-program perpaduan. Jadi saya rasa dengan kalau tak silap saya pun dalam 600,000 dalam RM6,000 setahun itu, saya rasa ia tidak mencukupi untuk satu KRT itu dilaksanakan ataupun melaksanakan program-program yang ada, khususnya di kawasan-kawasan yang lebih padat penduduk. Jadi soalan saya, bolehkah kita jelaskan di bawah ini apakah bajet di bawah perkara 020200 ini dimasukkan ataupun ada projek khusus berkaitan dengan KRT? Dan yang keduanya berkaitan KRT ini, apakah dasar kita menambah baik ya supaya ia bukan lagi hanya satu sokongan program sukarelawan yang disokong oleh kerajaan, tetapi kalau ia merupakan platform yang menjadi platform terbesar ataupun asas kepada Kementerian Perpaduan, saya mencadangkan supaya ada dasar baru yang supaya ianya menjadi satu platform ataupun NGO yang diangkat di bawah Kementerian Perpaduan Negara, malah dia diperuntukkan satu jumlah yang khusus. Ketiganya soalan yang ingin saya sampaikan adalah perkara 020500 iaitu museum. Saya ada beberapa rakan saya juga menyebut pertama. Soalan saya lihat apakah ada perancangan membuka museum-museum baru? Ya, museum ini tak semestinya museum yang semuanya bercampur ataupun diletakkan satu platform. Kita lihat kalau kita pergi negara-negara luar, museum makanan ada, museum stem ada, museum macam-macam museum ada, tapi kecil-kecil bilangannya. Ianya adalah untuk mengembalikan semula satu perasaan ataupun satu kesayangan kita kepada sesuatu perkara, khususnya berkaitan patriotik negara, sama ada yang makanan ke, budaya ke, seni ke dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan, pertama tadi saya tanya tentang apakah museum-museum baru akan dibuat di bawah butiran ini. Yang keduanya, adakah peruntukan emolument bagi museum ini turun, sebab kita lihat pembayaran emolument turun trennya, kita baca dan kita lihat apakah ianya turun disebabkan semakin hilangnya minat rakyat Malaysia bekerja di museum. Menjadi mungkin curator dan sebagainya. Saya nak tahu tentang apa sebabnya. Kalau bukan sebab itu minat tu hilang, apakah alasan-alasan lain yang saya harap pihak kerajaan boleh nyatakan perkara ini. Dan yang lebih membimbangkan, jika ada perkara ini ataupun kurangnya ataupun mereka bekerja ini adalah disebabkan ada kesan langsung bila tidak ada pengunjung-pengunjung di museum-museum yang sedia ada. Dan seterusnya, saya juga ingin menyentuh butiran 04000 iaitu dasar baru. Soalan saya huraikan secara ringkas, tetapi harap ianya lebih tuntas. Apakah yang akan dibuat oleh kementerian atau perkenalkan dalam objektif dan strategi pelaksanaan dalam peruntukan sebanyak RM1.4 juta yang dinyatakan. Sekian, terima kasih Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Pekalan Cepa. Terima kasih Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana memberi peluang kepada saya untuk turut berbahas tentang butiran 020000 Perpaduan Negara dan Peruntukan bagi Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kod 020100. Saya ingin mengetahui apakah usaha kerajaan dalam merapatkan perpaduan dalam negara. Kerana kalau kita mengimbau sejarah yang berlaku perhimpunan terbesar orang Melayu. Yang pertama, Perhimpunan Menentang Malayan Union pada tahun 1946. Yang kedua, Perhimpunan Menyambut Kemerdekaan. Yang ketiga, Perhimpunan ISET pada tahun 2018. Dan kita jangan lupa juga apa yang mencetuskan polemik yang besar apabila pihak Hindraf bawa tuntutan yang ingin mencabar beberapa keistimewaan kepada Bumiputera Melayu. Pada hari ini negara kita digemparkan sekali lagi dengan gesaan Ramasamy terhadap kerajaan Madani untuk memecahkan dominasi Melayu dalam sektor awam. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya daripada parti yang sama dalam kerajaan bercakap sedemikian rupa dan mendesak Perdana Menteri supaya memecahkan dominasi. Tetapi Perdana Menteri menjawab itu pandangan peribadi. Bukan soal pandangan peribadi dia. Dia represent tu parti dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Boleh dapat penjelasan?
kalau kami, saya tak ada masa dan saya tak bagi ruang, kalau kami dalam Perikatan Nasional, parti-parti yang ada ini, disiplin di kalangan ahli-ahli parti, tambahan pula penjelasan. abang besar yang dalam parti ini mestilah berdisiplin bila berbicara, kerana itulah yang boleh mencetuskan ketegangan antara kaum yang akhirnya boleh merosakkan perpaduan dalam negara kita. Dan saya memberi peringatan, saya tak bagi lain. Saya tak bagi tuan minta maaf. Adakah kerajaan tidak mengambil pelajaran daripada semua ini, dan saya mohon kerajaan supaya lebih tegas dalam menangani isu-isu perpaduan dan meletakkan keutamaan, kerana kadang-kadang Kementerian Perpaduan ini dikesampingkan sebagai kementerian yang tidak penting. Tapi dalam suasana pada hari ini, pelbagai polemik yang muncul dan zahir ini, saya ingat Kementerian Perpaduan mestilah bergerak secara lebih tersusun, sistematik dan holistik dalam menangani isu-isu perpaduan. Tadi sahabat-sahabat bertengkar dan telah menjejaskan sedikit indeks perpaduan kita dalam Dewan ini. Bila sebut tentang isu LGBT, saya yakin manusia yang normal, yang akal pemikirannya tak betul, yang akal pemikirannya betul, dia akan tidak menyokong LGBT ini. Kalau ada yang bercakap soal ini adalah merupakan human right, hak asasi manusia, ini bukan manusia. Perbuatan songsang seperti ini melepasi batasan kehaiwanan. Lembu jantan sama jantan takkan kahwin. Lembu betina dengan betina takkan kahwin. Itu haiwan. Ini kan pula manusia. Jadi saya yakin kepada ahli-ahli yang berhormat yang ada di sini tak bersetuju dengan LGBT ini. Sebab itu saya nak menyeru di sini supaya pada kali ini boleh, antara perkara yang boleh menjejaskan indeks perpaduan, kerajaan dan kementerian berkenaan lebih menitik beratkan soal perkara ini dan bawa satu naratif yang lebih holistik dalam menyelesaikan isu berbangkit berkaitan dengan LGBT ini. Kita tahu sejarah Pompei bagaimana, filemkan benda itu dalam versi kita supaya tak berulang dan kita tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara songsang seperti ini. Kita baca sejarah bagaimana cerita Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala kata, faja'alna aliyaha safilaha. Bumi Nabi Lut itu bila kaumnya laksanakan perkara-perkara keji seumpama LGBT ini, Allah Ta'ala bukan hukum orang yang itu sahaja. Satu bumi itu diangkat, yang bawahnya ke atas, yang ke atasnya ke bawah, dan dihumbankan ke dalam tanah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan dihujani dengan batu-batu daripada bahan api neraka. Wabi, kita bukan NASA sekarang. Ya, saya nak ambil sudut yang lebih holistik, Tuan Speaker, Tuan Pengerusi. Kerana yang lain itu bercakap tentang fakta, laporan melemeh dan sebagainya. Saya ambil angle yang lebih holistik supaya kita ada pelbagai multitasking di kalangan ahli-ahli parlimen kita. Tuan yang Datuk Pengerusi, jadi itulah yang perlu dititik beratkan oleh kementerian ini, dan saya yakin, cuma saya agak terkilan 3 penggal berada di sini, Tuan Yang Dipertua. Kita bercakap lawan LGBT. Kita tak dengar daripada rakan-rakan kita daripada DAP yang lawan LGBT ini. Tak dengar pun. Saya tak dengar. Saya berada di Kementerian Agama waktu itu, kita tubuh task force untuk menangani isu LGBT. Kita kerajaan serius pada waktu itu. Tapi sayangnya daripada puak-puak, daripada sahabat-sahabat rakan kita LGBT ini barangkali belum bertindak secara lebih agresif, menzahirkan tak setuju dengan LGBT. Saya tak kata mereka setuju, tapi tak nampak mereka kata mereka tak setuju. Sekian, Tuan Dipro. Terima kasih. Batang Lupar. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Bismillah. Terima kasih kerana telah memberikan saya ruang dan peluang untuk turut serta dalam perbahasan peringkat jawatan kasar pada petang ini. Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, saya ingin terus ke butiran 030500 Perpustakaan Desa 43 juta. Peruntukan sebanyak ini adalah amat besar dan saya ingin mendapatkan pencerahan daripada pihak kementerian berkenaan mengenai perincian peruntukan tersebut. Saya berharap agar bahan-bahan bacaan
yang dibekalkan di perpustakaan desa adalah bahan bacaan yang berbentuk ilmiah, yang menarik dan mampu menanam minat membaca khususnya dalam kalangan anak-anak dan pelajar-pelajar di luar bandar yang kebanyakannya mungkin tidak berkemampuan untuk membeli buku-buku seperti rakan-rakan mereka di bandar. Saya juga ingin bertanya mengenai berapakah jumlah perpustakaan desa di bawah Kementerian Perpaduan yang ada di Sarawak dan daripada jumlah tersebut berapakah yang terletak di Parlimen Batang Lupa. Menyentuh mengenai perpustakaan, saya juga ingin membangkitkan mengenai butiran 50000 Jabatan Perpustakaan Negara yang diperuntukkan dengan peruntukan sebanyak 1.7 juta. Saya berharap agar pihak Jabatan Perpustakaan Negara dapat melihat kepada keperluan untuk membaik pulih perpustakaan di Kampung Pusa, Parlimen Batang Lupa yang kini terpaksa menumpang di Dewan Kampung Tengah Pusa. Saya berpendapat bahawa lebih elok sekiranya perpustakaan ini mempunyai bangunannya sendiri supaya ianya lebih kondusif buat pengguna yang ingin menggunakan kemudahan perpustakaan tersebut. Seterusnya saya ingin membangkitkan mengenai butiran 17300 Pusat Rukun Tetangga yang diperuntukkan 1 juta. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai kriteria dan juga syarat penubuhan pusat rukun tetangga dalam sesebuah kawasan rukun tetangga. Saya ambil contoh umpamanya di parlimen saya di Kampung Pusa yang mempunyai banyak KRT yang ditubuhkan. Apakah kriteria yang boleh untuk di sesebuah kawasan untuk menubuhkan pusat rukun tetangga bagi memudahkan koordinasi program-program yang dianjurkan di kawasan-kawasan tersebut. Seterusnya saya juga ingin mendapatkan penjelasan kementerian mengenai butiran 020-200 Perhubungan Masyarakat 1.86 juta dan 020-300 Pembangunan Masyarakat 2.65 juta. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian mengenai apakah perincian program-program yang akan dilaksanakan di bawah kedua-dua butiran ini. Saya yakin ianya bakal melibatkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Sekiranya terdapat program-program yang melibatkan KRT di bawah butiran ini, saya memohon supaya peruntukan juga dapat disalurkan kepada KRT di parlimen saya di Batang Lupa. Akhir sekali saya ingin menyentuh butiran 17200 Pusat Aktiviti Perpaduan yang diperuntukkan sebanyak 2.96 juta. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, dari segi demografi, kawasan Parlimen Batang Lupa merupakan kawasan luar bandar Sarawak di mana ianya dihuni oleh pelbagai penduduk berbilang agama dan kaum. Oleh yang demikian, eloklah jika pihak kementerian dapat mempertimbangkan pembinaan sebuah pusat aktiviti perpaduan di Parlimen Batang Lupa dan saya yakin pusat ini akan dapat membantu dalam memupuk amalan perpaduan dan sifat toleransi dalam kalangan penduduk di kawasan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Alustar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Berhormat Datuk Mursi. Saya ada 9 perkara yang akan saya sentuh secara ringkas. Yang pertama, butiran 020-600 Perpustakaan Negara Malaysia. Selain daripada kita ada perpustakaan fizikal, saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian mengenai perpustakaan digital ataupun digital library. Mohon pihak kementerian dapat senaraikan bilangan perpustakaan digital yang telah pun wujud di Malaysia. Dan apakah usaha pihak kementerian untuk menambah bilangan perpustakaan digital? Dan saya juga suka untuk mencadangkan supaya perpustakaan digital ini dapat diwujudkan di premis-premis pengangkutan awam, khususnya di ruang-ruang menunggu sebagai salah satu aktiviti yang memupuk budaya membaca. Seterusnya Datuk Musi juga dalam butiran yang sama. Perkara yang kedua ialah adakah pihak kementerian bercadang untuk mewujudkan kerjasama strategik antara perpustakaan digital ini dengan pengendali restoran yang terkemuka, coffee house sebagai contoh. Saya mengambil contoh apa yang telah dilaksanakan dalam kedah digital library yang menempatkan Old Town White Coffee dalam library tersebut. Dan ini menarik
minat golongan yang suka minum dan sambil membaca, dan dia sekaligus dapat menghidupkan perpustakaan tersebut. Kadar yang ketiga, Datuk Pengerusi, butiran 02500 muzium. Saya ucap tahniah apabila saya tengok Muzium Negara dalam websitenya ada memaparkan inisiatif permainan tradisional, menghidupkan semula permainan tradisional, dan ini salah satu daripada usaha untuk memupuk semangat perpaduan dan keharmonian kaum secara santai dan seronok. Adakah pihak kementerian bercadang untuk mengangkat aktiviti permainan tradisional ini sebagai aktiviti perpaduan di sekolah-sekolah kita, ataupun kita laksanakan juga dalam acara-acara rasmi kerajaan ataupun di premis-premis kerajaan? Sebagai contoh, mungkin pihak kementerian boleh memulakan acara sukan permainan tradisional ini di bangunan Parlimen ini misalnya, Datuk Pengerusi. Saya teringin nak ajak Yang Berhormat Jelutong main guli, tapi saya rasa Yang Berhormat Jelutong lebih sesuai main lestik dalam acara ini. Yang keempat, Datuk Pengerusi, saya juga ingin bertanya mengenai muzium. Berapa banyak muzium kesenian Islam yang ada dalam negara kita? Dan yang kelima, tentang muzium juga, kita ada muzium polis di Jalan Perdana dekat saja dengan Parlimen ini. Adakah kerajaan bercadang untuk memperbesarkan dan menambah baik muzium polis ini? Yang keenam, adakah kerajaan juga bercadang mewujudkan muzium-muzium lain seperti disebut oleh Yang Berhormat Ampang tadi? Saya setuju dengan cadangan beliau. Yang ketujuh, Datuk Pengerusi, butiran 020400 Arsip Negara. Difahamkan ada dokumen-dokumen dan artifak berkaitan sejarah negara yang terdapat di luar negara, contohnya di Leiden University, Netherlands. Apa usaha pihak kementerian untuk membawa pulang bahan bersejarah ini dan paling setidak-tidaknya membuat salinan dokumen untuk simpanan arsip negara? Yang kedua terakhir, Datuk Pengerusi, butiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Saya juga bersetuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Rasah tadi mengenai isu KRT dan disentuh oleh beberapa orang Yang Berhormat. Isunya KRT ini ada yang bertukar kepimpinan tanpa melibatkan perbincangan dengan penduduk setempat. Ada juga KRT yang tidak aktif dan dia boleh menjejaskan aktiviti perpaduan di tempat tersebut. Dan dia memberi kesan kepada aspek-aspek lain. Contoh yang Datuk Pengerusi, saya ambil contoh yang berlaku di Alor-Star baru-baru ini. Apabila pejabat kesihatan daerah nak melakukan aktiviti mencegah denggi di salah satu flat, tidak ada pihak KRT di situ, yang menyebabkan operasi itu berjalan tidak begitu lancar. Dia tak dapat kerjasama yang baik daripada penduduk setempat. Dia itu memberi kesan kepada kesihatan, apatah lagi denggi yang membahayakan nyawa. Saya mohon pihak kementerian menyeraikan KRT yang tidak aktif di Alor-Star. Dan akhir sekali, Datuk Pengerusi, isu butiran 020100 juga. Apa program yang dilaksanakan oleh kementerian untuk merapatkan jurang perkauman di Malaysia, juga disentuh oleh banyak berhormat tadi. Kita hormati agama lain dan budaya lain, tapi ada orang tak senang duduk dengan himpunan seperti mana himpunan himpit yang hanya mempamerkan pakaian tradisional sahaja. Jadi apakah usaha-usaha pihak kementerian untuk mengatasi hal-hal begini? Sekian, Datuk Pengerusi, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir saya jemput Kampa, lepas itu Menteri menggulung. Kampa, silakan. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi bagi peluang untuk tambah satu lagi pembahas dan beri peluang saya untuk ambil bahagian dalam perbahasan Kementerian Perpaduan ini. Yang pertama, saya nak bangkit tentang butiran 030300 bantuan makanan tambahan Tabika Perpaduan. Jadi saya nak tanya, boleh tak kita dapat satu breakdown untuk Tabika Perpaduan? Bantuan makanan tambahan ini adalah untuk berapa orang kanak-kanak dan untuk berapa hari satu tahun? Sebab kita nak tahu satu hari makan agak duit tu berapa dan apakah makanan yang berhasil itu. Yang kedua, butiran 030400 bantuan gram per kapita Tabika Perpaduan. Boleh tak kementerian bagi satu senarai semua Tabika Perpaduan di dalam Malaysia, termasuk Sabah Sarawak dan juga Peninsula? Jadi kita nak tahu apakah jumlah Tabika Perpaduan dan adakah bantuan grant ini mencukupi. Kerana saya nampak ada juga penyelenggaraan fasiliti Tabika Perpaduan dan Taska Genius Perpaduan dalam butiran 040100. Dia di bawah dasar baru. Bererti sudah lama tidak ada penyelenggaraan berlaku. Jadi mungkin kita kena tambah lagi penyelenggaraan ini kos, dan juga
Taska Jenis Perpaduan, saya nak tanya, adakah ini satu dasar baru kerana ia di bawah kepala dasar baru? Jadi boleh bagi sikit pencerahan tentang Taska Jenis Perpaduan. Dan seterusnya, butiran 030500 Perpustakaan Desa. Boleh tak kita tahu apakah jumlah perpustakaan desa dan juga jumlah pengunjung? Sebab dalam kawasan saya Kampar, saya pergi banyak perpustakaan desa, tak ada pengunjung. Buka satu hari mungkin 3-4 pengunjung saja. Jadi kita dah tahu, kalau perpustakaan desa tu kedudukan dia tu tak strategik, mungkin kita boleh tutup ataupun kita semak semula, kita buka di tempat yang lebih strategik, lebih banyak orang ramai yang boleh pergi. Sebab jumlah peruntukan tu bukan sikit, 43 juta. Jadi kita mohon pencerahan daripada kementerian. Dan seterusnya, 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Saya cadangkan mungkin kementerian boleh anjurkan himpunan pelbagai kaum, satu himpunan perpaduan. Setiap tahun kita buat satu himpunan tahunan daripada pelbagai kaum. Bukan saja daripada kaum utama, kaum minoriti, Sabah, Sarawak. Kita tunjukkan kepelbagaian Malaysia kepada kesemua seluruh dunia bahawa negara Malaysia kita ada semangat perpaduan. Bukan seperti parti Kampar, politik. tanya sikit boleh? Sikit ya. Adakah boleh. himpunan ni macam yang Al-Ustaz sebut tadi tu? Himpunan himpit. Boleh macam tu? Saya baru nak masuk. Ini kita kena buat satu perpaduan, himpunan perpaduan, bukan seperti parti politik sesetengah yang bawa senjata. Walaupun itu replika, tapi itu membawa isyarat yang sangat bahaya, nak memecah belahkan perpaduan kaum. Jadi saya rasa kita kena lawan api dengan air, bukan lawan api dengan api. Seterusnya, akhir, saya nak habis. Pak Kampar, boleh mencelah sikit saja? Boleh. Okey. Peraturan mesyuarat. Speaker. Berapa itu? 36/6. Silap. 36/12. Bacakan. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Isunya disebut tentang apa yang pernah dianjurkan oleh pihak PAS di Terengganu, iaitulah himpit. Peribunta, saya tak cakap pun PAS, saya cakap parti politik tertentu. Tak apalah, okey, tak apa. Peribunta, Mengeluhkan terhadap parti politik saya tertentu. tak cakap siapa pun. Duduk. Okey, ini tak ada. Speaker belum selesai dia duduk. Okey. Walaupun tidak sebut parti PAS, parti politik tertentu, kita semua faham maksud parti politik tertentu. Sebab yang menganjurkan politik itu memang Dewan Pemuda PAS. Bawa senjata apa? Senjata plastik. Tak ada mengancam pun. Kemudian kes ini sedang disiasat oleh pihak polis. Diserahkanlah kepada pihak polis untuk menyelesaikan isu ini. Mengapa nak dibangkitkan Dewan? Polis tengah siasat. Dan Ketua Polis Terengganu mengesahkan juga perjumpaan tersebut, himpunan tersebut, tak ada apa-apa pun. Ini kenyataan Ketua Polis Terengganu. Parit Bunta dan Kampar. Okey. Parit Bunta boleh jadi ketua pembangkang. Hentikan saudara MP itu, teruskan ucapan. Ada 3 minit. Ya, hentikan. Jangan ulang balik. Kalau ulang balik, saya baca lagi peraturan mesyuarat. Ya, terima kasih. Teruskan. Ulangan, diam. Saya teruskan. Okey. Pencerahan pendek saja, YB. Tinggalkan. Tadi lupa. Okey. YB Kampar menceritakan Malaysia ini adalah pelbagai kaum. Jadi adakah yang berhormat bersetuju agar kaki tangan kerajaan juga harus berbilang kaum? Dan bukannya didominasi oleh kaum tertentu sahaja. Itu kita serah kepada JPA untuk kita ada tata kelola untuk mengambil perkhidmatan awam lah. Kita serah kepada JPA itu. Okey, last point, Gulo. Last point. Saya masuk kepada butiran 020400 Akib Negara. Tadi ada ahli parlimen yang bangkit tentang buta sejarah. Saya nak mainkan satu video di sini. Okey? Jangan. Kita semua dengar. Kampar, tak boleh Kampar. Tak boleh. Bercanggah dengan peraturan mesyuarat, tak boleh. Saya tak benarkan Kampar. Baca terus ucap. Okey. Ambil tindakan terus. Tadi ada wakil yang cakap buta sejarah kerana kita tak ragu kedaulatan Pulau Pinang. Tapi dalam video ini terbuka Menteri Besar Kedah Sanusi meragui kedaulatan Pulau Pinang. Jadi saya nak bagi tahu. Janganlah kita guna sejarah, kita nak pesongkan sejarah untuk meragui kedaulatan satu negeri. Saya harap kita boleh hormat kepada kedaulatan Pulau Pinang. Okey, terima kasih. Sekarang saya jemput Menteri, silakan. 20 minit Menteri. Okay, terima kasih Tuan Speaker. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang terlibat dalam
pembahasan peringkat Jawatankuasa Kementerian Perpaduan Negara. Kementerian Perpaduan Negara menghargai dan menyambut baik Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat pada 24 Februari 2023, dan belanjawan ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan keharmonian dan kemakmuran rakyat terus dipelihara. Bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan sebanyak 571 juta, naik 16 juta, dan 97 juta daripada itu adalah untuk pekerjaan pembangunan. Datuk Speaker, saya ingin menjawab pembahasan atau masalah-masalah yang telah diutarakan dalam pembahasan ini. Mungkin tidak dapat disentuh setiap ahli berhormat, tapi satu perkara yang saya nampak banyak ditekankan dalam pembahasan tadi adalah berkenaan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Dan dalam itu ingin saya jelaskan sini bahawa apabila konsep Malaysia Madani diutarakan oleh Perdana Menteri, dan kita di Kementerian Perpaduan Negara telah pun disuruh untuk mendekatkan dan memberi lebih lagi penekanan Malaysia Madani dalam usaha kita menyatu padukan rakyat dari segi perpaduan dan integrasi nasional. Dan sebab itu Kementerian Perpaduan Negara telah pun membangunkan satu kerangka untuk membangun Malaysia Madani, dan kita telah pun mengadakan satu kerangka yang dikatakan McKinsey. McKinsey ini di bawah Kementerian Perpaduan, kita cuma tertumpu kepada isu kebudayaan dan kemasyarakatan. Dan dalam itu, kalau kita melihat dasar Kementerian Perpaduan Negara adalah perpaduan dalam pelbagaian ataupun unity and diversity. Dan dalam itu kita mengetahui dari dulu kita ada cabaran yang sering di manage oleh Kementerian Perpaduan Negara. Dan pada 1 bulan Mac kita telah pun melancarkan kembara perpaduan Malaysia Madani di Museum Negara. Dan dalam itu kita mempunyai beberapa kerangka dan dibagikan kepada tiga kumpulan, iaitu Semarak Kenegaraan, Semarak Perpaduan dan Komuniti Rahmah. Di dalam itu kita mempunyai banyak program-program. Seperti kalau kita menyentuh kepada Semarak Kenegaraan, ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penglihatan tentang perlembagaan, persekutuan dan prinsip rukun negara serta sejarah ketamadunan negara. Dari sini kita telah senaraikan banyak aktiviti yang kita akan adakan di seluruh tahun ini, mungkin sampai ke tahun yang depan. Kita di bawah ini kita ada macam Citra Nusa, Malaysia Tanah Airku, Aspirasi Rukun Negara, Dialog Anak Muda, Pameran Mini Rukun Negara dan pelbagainya. Ya, ini adalah untuk memberi patriotisme kepada rakyat kita. Di bawah Semarak Perpaduan, di sini lebih lagi banyak lagi program-program. Ini adalah untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Dan antara aktiviti yang kita adakan, satu adalah sambutan Minggu Perpaduan. Mungkin telah dipaham oleh ramai dari kita, adalah kita akan adakan ini 1 minggu akan dilancarkan di Kuching, Sarawak. Perdana Menteri sendiri akan bersama kita untuk melancarkan program ini, dan ia akan diadakan seluruh negeri di seluruh Malaysia ini. Dalam sambutan Minggu Perpaduan ini, kita akan mengisikan dengan pelbagai program-program, pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan menjuruskan kepada perpaduan dan integrasi nasional. Ya, banyak program di sini. Kita selalu kalau di setiap minggu kita adakan Galeri Unity Malaysia. Dalam minggu ini kita ada 2, satu di Ion, di Wangsa Maju, dan satu adalah semalam kita adakan di UTC. UTC di mana? UTC Shah Alam.
ya, di mana kita adakan pelbagai program perpaduan dan semua lapisan masyarakat ataupun kaum beragama di Malaysia di Kuala Lumpur ini terlibat dengan pelbagai aktiviti. Dan of course kita adakan unity work macam-macam, ya, di bawah komuniti Rahmah. Ini program ini adalah dirangka bagi membina komuniti yang mempan dan rahmah khususnya dalam kawasan rukun tetangga. Dari sini juga banyak lagi program-program telah kita senaraikan seperti bantuan bakul rahmah, artikel, syarah rahmah, komuniti rahmah, sukarelawan muda, ekonomi komuniti KRT, tunah dan sebagainya. Ya, jadi semua aktiviti ini adalah menjurus kepada perpaduan dan integrasi di kalangan kita di peringkat KRT. Tuan Pengerusi. Tuan yes. Ya, tentu sekali saya yakin banyak program dan aktiviti sedang diolah oleh kementerian bagi memupuk perpaduan yang erat di kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara. Apa beza aktiviti yang sedang dirancang oleh kementerian yang berhormat pada ketika ini dengan aktiviti-aktiviti perpaduan 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Kerana saya yakin kerajaan juga mengolah pelbagai bentuk aktiviti 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi kita lihat hingga ke hari ini kita masih berhadapan dengan masalah kaum di negara kita. So what is the difference kementerian kerajaan Madani buat pada ketika ini yang akan merapatkan hubungan kaum, pelbagai kaum di negara kita masih? Terima kasih, Berhormat. Saya setuju. Memang kalau kita melihat dari segi sejarah kementerian ini, Kementerian Perpaduan Negara ini baru 2 tahun ditubuhkan. Kalau dulu kita adalah di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi proses perpaduan ini tidak boleh memiliki masa singkat. Kalau kita melihat sejarah ketua atau pemimpin kita dulu, daripada the first Prime Minister until sekarang ini, kita melihat pelbagai hala tuju telah dibawa oleh mereka. Kalau dulu kita mendengar wawasan 2020, lepas itu kita pergi ke Madani, Islam Hadari, lepas itu kita Satu Malaysia dan sebagainya. Dan sekarang kita ada Madani. Dan semua ini berjurus kepada perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Dan dan kita harap di Kementerian Perpaduan sekarang ini, kita berharaplah dengan apa yang ada sekarang ini, kita dapat memupuk jati diri dan patriotisme kepada rakyat kita dan terus-terusnya perpaduan. Terima kasih. Tuan Pengerusi, Kementerian Perpaduan ini dah ditubuh lebih 2 tahun. Tapi tak apalah. Dah tinggal 11 minit, Menteri belum menjawab persoalan-persoalan penting. Setakat nak menerangkan kerja kementerian itu boleh bagi PDF kat kami, ya. Terima kasih. Mohon Menteri, saya sambung daripada apa yang Kota Marudu menyatakan tentang isu perpaduan kaum. Saya ingin tanya kepada Menteri, saya sedar bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian cukup baik bagi tujuan mengeratkan perpaduan di antara kaum. Tetapi apakah daya usaha kementerian ini sekali skala diganggu ataupun mungkin dimusnahkan oleh kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh politik di sebelah sana? Kita lihat seperti Yang Berhormat Pagoh yang telah mengeluarkan, Yang Berhormat Pagoh ada di sini. Selepas beliau diheret ke mahkamah dan dituduh dengan kesalahan-kesalahan rasuah, beliau membuat kenyataan dalam satu perhimpunan bersatu bahawa kerajaan sekarang bertujuan untuk membuat sempadan semula di mana orang-orang Melayu mungkin hilang kuasa politik di tanah air kita. Kenyataan-kenyataan macam inilah yang menghancurkan perpaduan di negara kita. So bila buat kenyataan-kenyataan macam itu, dahulu jadi mantan Perdana Menteri, dahulu di sebelah sini bersama-sama kita lawan. Ajukan soalan ni. Soalan saya, apakah kenyataan-kenyataan yang dibuat seperti Yang Berhormat Pagoh itu boleh menyebabkan semua langkah-langkah yang diambil oleh kementerian ini menjadi tak guna? Okey, point taken, Menteri. Kalau Kerau ada sini. Kalau Kerau, sikit. Terima kasih, Ya Berhormat. Dalam pelaksanaan apa juga mekanisme untuk wujudkan perpaduan ini, saya rasa kementerian wajar menentukan indeks
indeks perpaduan macam indeks rasuah. Melalui indeks-indeks itulah kementerian boleh menjana aktiviti yang lebih fokus dan terfokus. Terima kasih, Okey, Ibu Mat. Menteri. Ya, terima kasih. Saya banyak jawapan di sini. Mungkin sebab masa sudah 10 minit tinggal. Saya setuju dengan yang Ibu Mat tadi. Pertama kali saya masuk ke Kementerian Perpaduan Negara ini, the first thing I asked was, macam mana tahap perpaduan kita di Malaysia ini? Kita ada indeks, dan saya pun telah terangkan oleh KSU, kita sudah ada indeks perpaduan. The second time kita buat. Dulu 7018, lepas itu 7022 daripada perpaduan indeks. Of cara kerjaan itu mungkin amat sukar untuk kita fahami dalam sekali dua kali kita membaca, tapi dalam yang mereka dapat adalah pada masa itu 7018 0.56 naik kepada 0.629, tapi peringkat perpaduan itu naik. Kalau dalam bahasa itu adalah sederhana dan terkawal. Ya. Selain itu kita juga ada bermacam-macam indeks. Baru last week saya telah diberi taklimat dengan indeks ramah negara oleh IKRAM. Dalam itu pun soal social cohesion sama. Kita juga ada indeks happiness index daripada DOSIM dan indeks kesejahteraan wellness well-being index daripada DOSIM. Dan dari situ kita pun melihat capaian indeks-indeks ini menunjukkan di negara kita ini tidak juga seteruknya seperti yang selalu diwawal di negara luar di sana, bahawa kita ini macam masalah. Sebab daripada indeks-indeks ini, whether like it or not, kita adalah masih dalam keadaan terkawal, ya, sederhana dan terkawal. Ya. Itu dengan indeks. Satu banyak dibangkitkan di sini adalah berkenaan dengan KRT. KRT kita di Malaysia ini kita mempunyai 8,330 KRT. Of course, semua kita faham setiap tahun KRT ini diberi peruntukan sebanyak 6,000. Dan bukan semua, cuma 7,761 KRT yang aktif akan diberi peruntukan 6,000 setahun untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka. Dan kita pun fahamkan di semua KRT ini kita ada pusat rukun tetangga, kita ada pusat aktiviti perpaduan, dan semuanya di bawah rukun tetangga ataupun kawasan rukun tetangga. Permatu YB Juruton tadi menentuh mengapa bajet di bawah akib negara ini dikurangkan. Saya fahamkan di sini sebab banyak program-program akib negara telah sekarang ini diberi samaan dengan Kementerian Perpaduan, sebab sekarang akib negara dimasukkan dalam Kementerian Perpaduan Negara, dan kita telah pun beri sebanyak 50 juta untuk lulus untuk pelbagai program perpaduan negara pada tahun 2023. Kampa menentuh tentang tabika perpaduan, dan kita sekarang ini kita mempunyai 1,781 buah sekolah tabika perpaduan dengan jumlah murid 35,948 murid, ya. Dan difahamkan dari jumlah guru-guru ini kita masih mempunyai yang 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 masih kontrak, ya. Menteri, jadi jumlah kos operasi Kampa ke kapal? Saya yang tanya, kapal. Kapal. Okey, jumlah kos operasi tabika perpaduan setahun adalah 44 juta sebagai grant. Kita juga ada bantuan makanan sebanyak 21 juta. Ada juga untuk penyelenggaraan maintenance 22 juta dan utility 56 juta. Menteri. Ya. Menteri. Jelutong bangun lagi. Mengenai arkib negara, Menteri telah pun menjawab. Terima kasih di atas penjelasan yang telah diberikan. Saya Jelutong juga telah bangun dan tanya berkenaan dengan cadangan saya untuk menjadikan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz seorang ikon perpaduan.
dalam perbahasan yang lalu saya telah bangkitkan perkara ini dan mencadangkan supaya kementerian menyediakan rencana atau majalah atau buku-buku sejarah menyelitkannya, tetapi tidak ada sebarang jawapan. Saya bangun kerana saya tidak mahu sebelah sana ingat bahawa saya hanya menjadikannya bahan berbahas. Saya ikhlas dan serius, saya minta supaya kementerian memberi perhatian kepada perkara ini dan kalau boleh menyatakan pendiriannya di Dewan Yang Mulia ini. Kerana saya mahu riwayat hidup beliau dibaca dan disedari oleh rakyat negara kita dan membuat perbandingan dengan puak-puak di sebelah sana. Thank you, YB Lutong. Ya, jawapan saya adalah cadangan ikon ini akan dipertimbangkan antara salah satu pengisian program yang akan dianjurkan nanti. Ya, kita akan. Terima kasih Menteri, saya menghargai jawapan itu. Menteri, saya minta Menteri, Wakil Menteri, tak laluan. Saya juga ingin mencadangkan supaya kalau bersetuju untuk menjadikan yang berhormat bekas Menteri Besar Kelantan sebagai ikon perpaduan, kalau boleh tayangkan ceramah-ceramah dia, petikan-petikan ceramah dia di seluruh negara melalui TV daripada mula sampai ke habis. Jangan pilih-pilih. Menteri, Kampa nak minta penjelasan sikit. Tadi Menteri ada jawab ada 35,000 murid daripada Tabika Perpaduan. Saya nak tanya, adakah kesemua ini termasuk dalam bantuan makanan tambahan? Tadi saya kira sikit, kalau 21 juta kita bahagi kepada 35,000 orang, satu bulan seorang baru dapat RM50 untuk makan. Adakah itu mencukupi? Okey, saya tidak ada angka yang terperinci sini berkenaan dengan per individu, tapi saya telah pun Menteri jawab bertulis lah kalau detail tu. Kita akan jawab secara bertulis yang detail-detail ini. Alright, pokok senar telah pun apa suara Hakim Negara untuk meneruskan sejarah. Okey. Hakim Negara sentiasa melaksanakan program-program berdokumentasi dan pengesahan fakta sejarah melalui Majlis Perkisahan Sejarah, Majlis Polemik Sejarah Malaysia dan rakaman sejarah lisan bagi mengumpul dan membincangkan maklumat sejarah negara dari perspektif pakar sejarah tempatan. Rakaman program-program ini disimpan di Arsip Negara dan dibuka kepada masyarakat untuk rujukan. Pokok Sunnah membangkitkan bentukan bahan sejarah negara di luar. Di bawah Rancangan Malaysia ke-12, Kementerian Perpuluhan Negara akan berusaha mendapatkan bentukan daripada MOF. Kementerian Perpuluhan Negara akan mengangkat permohonan pembelian bahan-bahan aktif dari luar negara berdasarkan bahan-bahan yang berjaya dikesan oleh Arsip Negara Malaysia. Arsip Negara dengan kerjasama pelbagai jabatan yang berkaitan, pihak institusi pengajian tinggi dan pakar-pakar bidang berkaitan mengadakan pelbagai usaha mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan persempadanan dan kedaulatan dalam luar negara. Dan juga Arsip Negara sentiasa berusaha untuk mengesan dan memperolehi saliran bahan-bahan arsip yang berada di institusi kehakiman luar negara. Walau bagaimanapun usaha ini memerlukan peruntukan yang besar dan peruntukan tersebut bergantung pada bajet yang diluluskan oleh kerajaan. YB Kuantan, mengapa jumlah kekitangan kontrak dengan volume 91 juta? Terdapat 2,166 guru kontrak, ya, ini Tabika Perpaduan, seluruh negara di Tabika Perpaduan, dan mengikut perkeliling, guru-guru Tabika akan diserapkan sebagai kaki tangan tetap selepas 15 tahun, tempoh selepas 15 tahun. Dan bilangan jumlah ini 2,160 termasuk guru-guru, penolong guru pendidikan dan pembantu pendidikan. Kuantan juga menyentuh berkenaan dengan perpustakaan negara Malaysia. Kementerian Perpuluhan Negara melalui Perpustakaan Negara Malaysia sentiasa memohon bentukan bagi koleksi fizikal dan digital untuk bacaan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat menikmati bacaan digital secara percuma melalui perkhidmatan U-Pustaka. Sehingga kini 903,854 judul yang boleh dirujuk oleh pengguna perpustakaan desa secara dalam talian yang merangkumi e-buku, e-majalah, e-surat khabar,
e-journal dan lain-lain. Banyak lagi ni. So Menteri berapa minit lagi? Perlukan berapa minit lagi? Menteri tak minta tahu. laluan kuantan. Sebentar. Saya tanya Okey. soalan. Menteri, Mungkin tak habis ini. Setengah jam pun tak habis. ya, Menteri perlukan berapa minit lagi? Mungkin 5 minit lah. 2 minit? 5 minit. 5 minit Okey. Okey, Kuantan bangun tu. Boleh laluan kuantan. Terima kasih bagi. Menteri. Silakan. Berkaitan dengan yang dibangkitkan tadi adalah kaki tangan kontrak yang lebih daripada 15 tahun bagi perpustakaan desa. Apakah perancangan kementerian untuk mewujudkan penjawatan kekal kepada mereka? Terima kasih. Begitulah syarat-syarat sekarang ini. Kalau dia sudah lepas daripada 15 tahun, dia akan dilantik sebagai staf tetaplah, permanent sebagai guru-guru. Menteri, saya cadangkan wrap up, jangan bagi soalan tambahan lagi. Teruskan. Okey. Yang berhormat, saya ingin menjawab Indah Mahkota, quite interesting, berkenaan dengan FGIS, Friendship Group of Interfaith Services. Kerajaan telah mewujudkan jawatan kuasa mempromosikan persahaman dan keharmonian antara penganut agama ataupun JKMPKA, Jabatan mempromosikan persahaman tadi. Dan sejak 2010 bagi membincangkan dan menyelesaikan isu-isu sensitif, khususnya yang menyentuh sensitiviti agama rakyat negara ini. Dan sekarang ini komuniti ini adalah dinamakan Harmoni yang akan memainkan peranan yang sama. Kalian jawatan kuasa Harmoni terdiri daripada ketua-ketua agama, tokoh-tokoh agama, wakil persatuan agama dan wakil kerajaan, Kementerian Perpuluhan Negara. Kementerian Perpuluhan Negara bersedia bekerjasama dengan FGIS bagi menangani isu-isu yang berpotensi menggugat keharmonian dan penganut agama di negara ini. Kulakerai, soalan KRT tadi ditekankan dia menyentuh dengan pusat-pusat aktiviti. Memang kita ketahui kita amat sedia juga dengan banyak KRT, tempat pusat aktiviti mereka adalah menggunakan kabin. Dan beliau Yang Berhormat Menteri, boleh saya mencelah sedikit? Adakah kabin? Yang Berhormat Menteri, sikit saja. Sorry, I have to finish. Sikit Yang Berhormat Menteri. Tak berapa, tak boleh. Yang Berhormat dia tak bagi, Mat. Okey. Sekarang ini kita mempunyai, kalau pusat rukun tetangga kita ada 761 dan pusat aktiviti perpaduan kita ada 13 saja, dan kebanyakan adalah menggunakan kabin. Di seluruh negara kita ada 470 kabin. Dan kita mempunyai 8,330 KRT, dan sebab itu banyak KRT ini belum ada pusat untuk mereka mengadakan aktiviti khususnya. Ya, jadi rasah ini berkenaan dengan dasar perpaduan negara telah pun saya sentuh tadi. Pokok sena program galakan membaca. Okey, ini kita telah mengadakan ini diisi, kita membawa program-program ini dalam banyak program unity kita. 2 hari yang dulu pun saya telah pun berada dalam seperti yang saya terangkan tadi di ION kita ada mengadakan program unity gallery di mana gerakan untuk membaca. Kita buat kempen di sana untuk anak-anak kecil di sekolah. Ampang emolumen, okey, kita akan menjawab dengan tulis. Emolumen Seri Gading, tabung khas bagi promosi program melalui filem perpaduan. Kementerian bekerjasama dengan pihak NGO untuk menghasilkan video pendek untuk semarakkan nilai perpaduan, dan kerjasama dengan Finas juga telah diadakan dalam usaha ini. Seri Gading juga menyentuh pendekatan dan program perpaduan. Seperti yang saya katakan tadi, Kementerian Perpaduan Negara telah menghasilkan kerangka perpaduan yang saya terangkan tadi untuk menjurus kepada Malaysia Madani. Perpustakaan desa
untuk dinaik tarafkan untuk makluman yang berhormat, terdapat 3 buah perpustakaan desa di kawasan Parlimen Seri Gading, ini dari Seri Gading tadi, dan Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan peruntukan kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor pada tahun 2022 sebanyak 3.74 juta bagi tujuan pengurusan aktiviti galakan membaca serta penyelenggaraan dan perolehan koleksi. Batang lupa kriteria penubuhan rukun tetangga, okey. Kriteria untuk menubuhkan rukun tangga ini, satu adalah kita memohon, dan kedua kalau di bandar kita memerlukan habis kurang 1,000 penduduk, dan kalau di luar bandar habis kurang 50,000 penduduk untuk menubuhkan KRT, dan keperluan berdasarkan juga isu atau kalau ada konflik, kalau ada isu permohonan boleh diberi apa nama tu boleh diluluskan. Alright, aktiviti dan program komuniti di KRT, of course, kalau dari dulu kita mengetahui bahawa KRT ini adalah menjurus kepada keselamatan, kesejahteraan, kebersihan dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita telah pun menjurus kepada ekonomi rakyat setempat dan of course kesihatan. Dari segi ekonomi kita pun telah mengadakan pelbagai inisiatif. Baru-baru ini inisiatif adalah untuk mereka mengumpul dan menjual balik minyak masak yang sudah dipakai, dan kita pun telah bekerjasama dengan Petronas untuk ianya di-recycle. Ya. 1 kilogram minyak masak yang sudah dipakai akan dibeli balik oleh Petronas melalui anak syarikat mereka dengan harga RM3. Ya. Jauh tinggi daripada harga subsidized minyak masak. Tuan Ketua, itulah yang lain saya fikir saya akan jawab dengan bertulis sebab banyak detail kita perlu adakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 594,595,300 untuk kepala B14 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih bersuara setuju. Kepala B14 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P14 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih bersuara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P14 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Ekonomi. Kepala Bekalan B15 dan Kepala Pembangunan P15 di bawah Kementerian Ekonomi terbuka untuk dibahas. Saya akan bacakan nama-nama mereka yang telah pun memberikan nama-nama kepada saya. Kita akan menjemput Kampa, Putrajaya, Gopeng, Bacok, Betung, Macang, Kudat, Temerloh, Rasah, Arau, Pasir Gudang, Langkawi, Kuala Selangor, Pendang, Kepung, Pokok Sena, Petaling Jaya, Alustar, Kota Belud dan Sek. Untuk kita mulakan dengan saya menjemput Kampa. 5 minit. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi peluang saya untuk bahas di bawah Kementerian Ekonomi peringkat jawatankuasa. Pertama sekali saya nak bangkit tentang butiran 70101 sehingga 70112. Peruntukan untuk Perbadanan Kemajuan Negeri-Negeri. Saya nampak di sini ada Negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Perlis, Terengganu, Sabah.
tapi ada 5 lagi negeri tak termasuk. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Menteri, adakah Perbadanan Kemajuan Negeri-negeri lain juga diberi peruntukan. Dan saya lihat di sini, peruntukan yang paling tinggi diberikan kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Kelantan, 17.5 juta. Jadi saya tak faham, ahli-ahli pembangkang nak katakan Kelantan dianaktirikan. Jadi saya haraplah, kalau nak anaktirikan negeri Perak. Kerana saya nampak PKMP, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak ni tak dapat apa-apa peruntukan. Jadi saya mohon pencerahan daripada kementerian. Yang kedua, saya nampak dalam butiran 93500 program atau projek pembangunan ekonomi, ada satu lonjakan yang amat tinggi. Saya rasa ini untuk projek untuk menoktahkan kemiskinan mutlak. Dari tahun 2022, 209 juta naik sehingga 1.9 bilion. Ini satu lonjakan yang amat tinggi. Jadi saya minta butiran-butiran, apakah projek-projek yang termasuk di bawah sini 1.9 bilion yang akan diguna pakai untuk menoktahkan kemiskinan tegar sehingga Disember tahun ini. Yang seterusnya, saya balik kepada butiran 1000 Johor Petroleum Development Corporation JPDC. Kita ada 1.8 juta untuk peruntukan ini Johor Petroleum, tapi saya nak juga bangkit tentang Petronas. Petronas semalam telah mengeluarkan laporan kewangannya, saya nampak dari berita. Saya baca daripada laporan kewangannya, Petronas has posted its best financial result with a net profit of 101 billion on the back of 51% surge in revenue to 375.3 billion for the year ended 2022. Bermaksud, berbanding kepada tahun 2021, kita ada 51% peningkatan dalam pendapatan dan juga pendapatan bersih, net profit, 101 bilion. Saya rasa masa sudah sampai untuk kita bentangkan laporan kewangan Petronas dalam parlimen ini. Kerana kita bukan saja nak dengar dari luar, nak berita. Kita nak bahas dan kita nak tahu apa perincian-perincian dalam Petronas. Sebab Petronas sekarang walaupun mampu menjanakan pendapatan bilion-bilion ringgit, tapi ini untuk jangka masa mungkin 50 tahun akan datang yang akan berubah. Kerana sekarang kita cakap pasal bateri, pasal hidrogen. Saya tahu Petronas pun ada syarikat-syarikat yang menjanakan profit dalam renewable energy seperti hidrogen. Tapi kalau kita nak memastikan bahawa Petronas ni keuntungan ini akan boleh dimaktubkan untuk rakyat, kita harap laporan kewangan ini kita boleh bentang dan juga dibahas di parlimen supaya ahli-ahli parlimen semua boleh bahas. Dan seterusnya saya nak juga minta pandangan Kementerian Ekonomi, apakah cadangan kita untuk menurunkan kadar inflasi? Kerana kita nampak setiap kali kita keluar beli barang, kita dapat rungutan daripada penduduk, harga barang semua naik. Okay? Tetapi kalau kita nampak dari segi ekonomi pihak barat, apa mereka boleh gunakan untuk hapuskan inflasi? Mereka cuba untuk menaikkan faedah seperti di USA, tapi saya rasa ini bukan satu jalan penyelesaian yang amat baik. Kerana kalau kita naikkan inflasi bermakna pendapatan kita berkurang kerana banyak rakyat mereka kena bayar hutang kepada bank. Kalau kita naikkan faedah bermakna faedah yang dibayar kepada bank telah meningkat. Bermakna apa yang mereka dapat gunakan untuk makanan, penggunaan asas itu telah dikurangkan. Jadi saya harap kementerian boleh ada satu kaedah yang baik untuk kita boleh menyelesaikan kadar inflasi yang tinggi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya melihat secara terperinci peruntukan melibatkan bekalan dan pembangunan 15 untuk Kementerian Ekonomi. Berdasarkan keseluruhan butiran, dapat dilihat bahawa ruang lingkup tugas dan bidang kuasa Kementerian Ekonomi pada hari ini adalah lebih kecil berbanding dengan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sewaktu di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-7. Sewaktu itu, agensi serta institusi seperti Felda, Felcra, Risda, Equinas dan Pelaburan Hal Tanah diletakkan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Ruang lingkup tugas Kementerian Ekonomi yang lebih kecil pada hari ini tentunya membolehkan fokus yang lebih menyeluruh diberikan kepada perkara asas dalam pembangunan ekonomi negara. Putrajaya, sikit tasik gelogo. Celah dah. Sikit je, Putrajaya. Okey, segera. Pertama sekali, saya rasa kita perlu ucapkan terima kasih kepada YB Pandan kerana hari ini menjelaskan dalam kenyataan beliau bahawa saya
pandan lah, dengan Anwar tak ambil ganja, kata Rafizi. Okey, soalan Saya rasa kita perlu ucap terima kasih sebab selama ni setiap kali dua-dua tu bercakap, kita tertanya-tanya, what in the world have you been smoking? So hari ni kita tahu dia bukan ganja. Tapi yang kedua, yang saya nak tanya juga ialah adakah kenyataan yang Wabi Putrajaya tadi menunjukkan bahawa Tambun sebenarnya tidak percaya kepada Pandan, sebab itulah peranan beliau dikecilkan? Berkaitan dengan perkara itu, Yang Berhormat Tasik Gelugur, saya tak boleh nak jawab. Ya. Itu kita serahkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun untuk menjelaskannya. Saya teruskan, Tuan Pengerusi. Saya merujuk butiran 030000 peruntukan pembangunan ekonomi wilayah koridor. Seperti mana kita maklum, pembangunan wilayah dilaksana untuk mengurangkan ketidakseimbangan dan merapatkan jurang pembangunan melalui agihan manfaat sosioekonomi yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Dalam butiran ini, peruntukan mengurus mengikut koridor dilihat hampir setara. Ini peruntukan mengurus, ya. Namun tidak jelas sama ada peruntukan pembangunan bagi setiap koridor adalah turut setara. Butiran 00107 menunjukkan hampir 186 juta ringgit diperuntukkan untuk pembangunan Iskandar Malaysia. Berdasarkan butiran 00113 pula, sebanyak 1.077 bilion diperuntukkan bagi pembangunan koridor. Namun adalah tidak jelas berapakah peruntukan yang diterima oleh setiap koridor yang ada. Saya mohon Kementerian menjelaskan apakah skop perbelanjaan untuk pembangunan Iskandar Malaysia, apakah perincian peruntukan mengikut wilayah koridor dan perincian mengikut negeri di bawah setiap koridor, dan apakah projek atau program baharu bagi kedua-dua butiran ini. Seterusnya berkenaan butiran 93500 di bawah P15, program atau projek pembangunan ekonomi. Peruntukan untuk tahun ini sebanyak 1.95 bilion ringgit, iaitu pertambahan 1.74 bilion berbanding tahun sebelumnya. Saya mohon perincian apakah program atau projek pembangunan ekonomi yang diletakkan di bawah butiran ini. Adakah program pembasmian kemiskinan tegar yang dijenamakan semula sebagai inisiatif pendapatan rakyat IPR diletakkan di bawah butiran ini? Selain itu, minta diberikan perincian pengagihan peruntukan ini mengikut negeri. Kementerian perlu memastikan bahawa peruntukan ini dapat diagih secara adil untuk semua rakyat tanpa mengira fahaman politik. Tuan Pengerusi, saya ingin merujuk butiran 00100 kajian kemungkinan dengan peruntukan 39.2 juta berbanding dengan 6.9 juta untuk tahun 2022. Selain itu, saya merujuk butiran 00900 P15, iaitu bantuan teknik dan perunding sebanyak 12 juta berbanding 2.5 juta tahun 2022. Mengapakah secara keseluruhannya peruntukan untuk perkara yang melibatkan perundingan dan konsultasi meningkat dengan ketara? Mohon perincian tentang perkara yang akan dilaksanakan menggunakan peruntukan ini. Minta Menteri berikan perincian berapa peruntukan bagi projek sedia ada dan peruntukan bagi projek baru. Adakah peruntukan ini akan turut digunakan untuk menyiapkan kerangka perancangan jangka panjang negara bagi menggantikan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang telah dihapuskan oleh kerajaan campuran PHBN? Selain itu, saya mencadangkan satu kajian kemungkinan dapat dilakukan segera berkaitan dengan penubuhan sebuah pusat sehenti untuk menyelaraskan semua bantuan dan subsidi rakyat seperti mana yang saya cadangkan di dalam perbahasan peringkat dasar. Tuan Pengerusi, seterusnya butiran 99000 banci ekonomi EKS. Peruntukan untuk banci ekonomi meningkat daripada 54 juta kepada 125 juta. Mengapakah terdapat peningkatan ketara peruntukan untuk banci ekonomi? Adakah terdapat sebarang banci khusus yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang tidak dilaksanakan sebelum ini, dan mohon perincian tentang perkara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Saya jemput Yang Berhormat Kopeng. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Izinkan saya untuk mulakan perbahasan untuk peringkat jawatankuasa Kementerian Ekonomi B15 dan P15. Secara keseluruhannya, saya bersetuju dengan angka-angka yang telah pun diletakkan di bawah anggaran perbelanjaan bagi maksud tersebut B15 dan P15. Sebab kenaikan peruntukan 4.2 bilion pada tahun ini, kita jangkakan berapa program khusus untuk meningkatkan pendapatan rakyat itu mampu berjalan dengan baik. Selain itu, kalau lihat kepada butiran 04020, emolumen kaki tangan kontrak turut ditingkatkan.
yang mana asalnya 1 juta dipertingkatkan kepada 4.7 juta. Ini bermaksud bukan setakat hanya pelaksanaan program tetapi juga melibatkan kaki tangan yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang diperlukan. Maka saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah kaki tangan kontrak yang telah pun diperuntukkan itu akan ditempatkan di negeri masing-masing tanpa mengambil kira fahaman politik termasuk di negeri-negeri di bawah Perikatan Nasional. Keduanya, saya ingin nak bangkitkan tentang isu yang berbangkit dalam P15 butiran 00113 iaitu pembangunan ekonomi wilayah koridor, yang mana salah satu wilayah koridor termasuk NCIA dalam yang merangkumi negeri Perak. Jumlahnya meningkat secara mendadak dan ianya melibatkan pinjaman untuk menampung projek pembangunan tersebut. Saya ingin bertanya kepada Menteri, adakah kerajaan yang sedia ada akan menilai semula Strategic Development Plan NCR tahun 2021 hingga tahun 2025 yang mana ianya harus sejajar dengan hasrat Kementerian Ekonomi yang ada pada hari ini. Sebab kita tahu bahawanya NCRA yang bakal dilaksanakan beberapa projek dalam negeri Perak, salah satunya di kawasan Tambun, Parlimen Tambun, kawasan Perdana Menteri, iaitu menjalankan satu projek dinamakan Silver Valley Technology Park, SVTP, yang mana ianya berhasrat untuk mendirikan Southeast Asia First Digital Disruptive Technology Park, yang mana saya ingin bertanya kepada kementerian sama ada projek ini akan diteruskan ataupun tidak, sebab ianya melibatkan beberapa isu yang berlaku di kawasan tersebut, iaitu 3,000 ekar tanah yang terbabit dan mungkin 1,000 ekar yang dijangka akan membangunkan kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. Namun ratusan ribu petani-petani yang mengalami risiko yang mungkin akan diusir keluar atas tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah GLC dan mereka yang memegangi tanah TUL. Tapak tersebut adalah tapak utama untuk pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan saya harus bertanya kepada kementerian sama ada projek ini ataupun Strategic Development Plan ini akan dikaji semula. Mohon cerah sedikit. Sudah. Kopeng. Baik. Ya, saya tertarik bila Kopeng ada sebut tentang pembangunan koridor ekonomi dan saya tentunya sebagai wakil rakyat Johor, saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada menteri berkenaan dengan pembangunan Iskandar Malaysia di bawah 00107. Kalau kita tengok ada lonjakan yang agak tinggi daripada tahun lepas 54 juta kepada tahun ini 185 juta. Saya menganggap itu satu berita baik untuk orang Johor. Walaupun Iskandar Malaysia adalah satu zon koridor ekonomi, maklumat sebenarnya Iskandar Malaysia juga adalah untuk mewujudkan atau membina satu metropolis yang lestari atau sustainable. Maka saya ingin dapat penjelasan daripada kementerian, adakah dalam bajet 185 juta ni ada termasuk juga peranan untuk kita selesaikan isu kesejahteraan rakyat, alam sekitar dan juga isu-isu perubahan iklim. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan masukkan ucapan tersebut dalam ucapan saya. Minta maaf, saya tinggal sikit saja. Minta maaf. Saya habiskan dulu. Kalau masa saya bagi, minta maaf. Lepas tu saya ingin bertanya kepada kementerian sama ada perancangan strategic plan untuk ke-5 koridor yang sedia ada itu akan dikaji semula pada masa yang akan datang, dan saya mohon kementerian akan masukkan Gopeng, Parlimen Gopeng di bawah salah satu key development zone di bawah NCIA. Dan seterusnya adalah tentang P15 butiran 99000 iaitu bancian ekonomi ataupun EKS. Saya minta kementerian memberikan pencerahan apakah banci akan berjalan atas projek tersebut dan apakah perbezaan antara open data yang berada di atas laman web Mampu di bawah JPM dan juga DOSM open data. So kedua-dua apakah perbezaannya dan apakah cara ataupun pendekatan kaedah mendapatkan bancian yang terbaru. Dan akhirnya adalah 69000 di bawah unit peneraju yang mana terlibat 135 juta ringgit. Saya minta apuntiran unit peneraju ini dan kalau ada sebarang projek yang berkaitan dengan Jana Bibaba, saya minta kementerian untuk maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Minta maaf balik pulau, tak cukup masa. Terima kasih Yang Berhormat Kopeng. Saya jemput Yang Berhormat Bachok.
kasih pengerusi. Saya terus masuk kepada butiran. Yang pertama, saya merujuk kepada jumlah besar untuk maksud bekalan B15 dan pembangunan P15, di mana jumlah OE dengan izin adalah bersamaan 11% daripada keseluruhan bajet Kementerian Ekonomi dan belanja pembangunan berjumlah 4.2 bilion bersamaan 89%. Di sini kita dapat melihat nisbah ataupun ratio 10%, 90% perbelanjaan pembangunan yang amat signifikan oleh pihak Kementerian Ekonomi. Soalan saya, berapakah jumlah peluang pekerjaan baharu yang terhasil daripada belanja pembangunan yang tinggi ini? Dan jika boleh saya dapatkan juga berapakah jumlah peluang pekerjaan baharu yang akan terhasil daripada keseluruhan 97 bilion perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2023. Pada hemat saya, perbelanjaan Kementerian Ekonomi perlulah mempunyai kesan pengganda, multiplier effect dengan izin yang lebih tinggi daripada perbelanjaan kementerian lain. Yang kedua, butiran 020100 unit perancang ekonomi. Saya menyambut baik usaha berterusan di pihak kerajaan, khususnya EPU untuk mengemudi program pembasmian kemiskinan tegar secara holistik, dan ahli-ahli parlimen yang mempunyai jumlah ketua isu rumah miskin dan miskin tegar yang tinggi pastinya menyambut baik inisiatif di pihak kerajaan. Khusus untuk Bacok, kami bersedia untuk bekerjasama meneruskan program pembasmian kemiskinan tegar yang telah pun dijalankan sebelum ini, dan saya mengharapkan pelibatan lebih ramai ketua isi rumah, ibu tunggal dan golongan belia agar dapat keluar ataupun dengan mindset graduasi daripada kepompong kemiskinan. Biarlah tempat kita ini sifatnya tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti, Tuan Pengerusi. Yang ketiga, butiran 020200 Jabatan Perangkaan Malaysia. Saya ingin merakamkan di sini ucapan tahniah dan penghargaan kepada pihak Jabatan Perangkaan yang berjaya menghasilkan statistik dan dapatan kajian berkualiti dan komprehensif. Cuma cabaran kepada pihak Jabatan Perangkaan ialah untuk meminimalkan jurang perbezaan di antara statistik yang bersifat historikal dengan izin dengan rungutan rakyat yang bersifat semasa dan keperluan di pihak pelabur untuk meninjau unjuran masa depan. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Jabatan Perangkaan untuk memastikan statistik yang terhasil dapat menangani cabaran ini? Yang keempat, butiran 00010 Matlamat Pembangunan Mampan, perbelanjaan sebenar 2021 sifar, anggaran dipinda 2022 sifar, anggaran 2023 2.56 juta. Mohon perincian daripada Yang Berhormat Menteri, projek dan lokasi yang telah dikenalpasti terhadap item baharu ini, dan saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri untuk memasukkan negeri-negeri seperti Kelantan dan Parlimen Bacok khususnya dalam projek ini. Yang kelima, butiran 00100 kajian kemungkinan juga menyaksikan peningkatan mendadak berbanding peruntukan 2021 dan 2022. Mohon perincian kepada kajian yang akan dijalankan dan adakah pihak kementerian berhasrat untuk menyahut saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengurangkan kebergantungan kepada khidmat konsultan dan perunding luar. Yang keenam, butiran 00113 pembangunan koridor, saya mengharapkan agar kerajaan dapat meneruskan pembangunan di wilayah-wilayah dan negeri-negeri kurang membangun supaya jurang antara wilayah dan jurang pendapatan dapat dirapatkan melalui projek-projek berimpak tinggi yang dapat menjana peluang pekerjaan berkualiti di luar bandar. Yang ketujuh, yang terakhir, Puan Pengerusi, butiran 93500 program pembangunan ekonomi, peruntukannya sangat tinggi. Mohon perincian kepada projek dan lokasi yang telah dikenalpasti, dan saya menyarankan Kementerian Ekonomi untuk memfokuskan kepada pengwujudan sektor ekonomi baharu, pengwujudan peluang pekerjaan berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Jadi sekian saja daripada saya akhiri dengan dua rangkap pantun, dua rangkap. Ekonomi perlu diagih, jangan kita memilih-milih, kecil tapak tangan, satu kawasan kami tadahkan. Terima kasih, Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Betong. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih Puan Pengerusi di atas peluang diberi kepada Betong untuk mengambil bahagian dalam membahaskan bajet di peringkat jawatan kuasa di bawah maksud P15 Kementerian Ekonomi. Pertamanya saya akan menyentuh
mengenai butiran P69000 iaitu unit peneraju. Tahun ini agihan yang sebanyak RM135 juta diperuntukkan bagi unit ini. Dan pada pentadbiran kerajaan terdahulu diwujudkan wawasan kemakmuran bersama. Adakah wawasan ini akan diteruskan, di mana komitmen kerajaan pada masa itu adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mencapai pertumbuhan yang mampan bersama dengan pengagihan yang adil dan saksama di antara kumpulan pendapatan etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Maka saya ingin mengetahui dan bertanya kepada Yang Berhormat Menteri mengenai beberapa perkara bangkit dengan unit peneraju ini. Yang pertama, sejauh manakah program-program di bawah unit ini telah membantu dan menjadikan Bumiputra sebagai bangsa usahawan, dan bagi Sarawak, apakah inisiatif serta fokus utama program yang telah dilaksanakan, dan apakah pencapaian utama usahawan atau syarikat Bumiputra yang telah terlibat dalam program ini. Kalau boleh, saya juga nak tahu berapa banyak syarikat yang telah mendapat manfaat dari program ini. Seterusnya, apakah agensi yang melaksanakan program ini di Sarawak, dan saya juga ingin mengetahui apakah kaedah agihan atau prosedur-prosedur untuk pelaksanaannya. Saya juga minta diperluaskan lagi program-program ini ke kawasan parlimen di luar bandar, terutamanya di wilayah Sabah dan Sarawak, supaya lebih ramai lagi kami di Sarawak mendapat manfaat daripada satu program di bawah unit peneraju ini. Memandangkan ada kementerian lain yang melaksanakan program yang serupa untuk usahawan Bumiputra, saya juga ingin tahu sama ada terdapat penyelarasan antara kementerian tentang semua program ekonomi Bumiputra ini. Kalau tidak ada penyelarasan, kemungkinan ianya akan berlaku pertindihan, dan oleh yang demikian akan berlaku pembaziran dari segi sumber. Dan adakah pihak kerajaan mempunyai cadangan untuk meneliti atau mengkaji isu ini? Seterusnya, saya beralih kepada butiran P93500 yang juga dibangkitkan oleh beberapa pembahas terdahulu, iaitu program dan projek pembangunan ekonomi. Tahun ini kita melihat agihan yang begitu besar, iaitu 1.95 bilion berbanding dengan RM209.257 juta pada tahun 2022. Memandangkan tiada perincian yang detail mengenai butiran ini, saya ingin minta Yang Berhormat Menteri menyatakan apakah program dan projek pembangunan ekonomi yang dimaksudkan di bawah butiran ini, dan apakah agensi yang melaksanakan program ini dan projek ini di Sarawak, dan adakah ianya program pembangunan ekonomi setempat yang akan melibatkan kawasan-kawasan parlimen. Apakah kaedah serta prosedur untuk mohon program dan projek ekonomi di bawah butiran ini, dan apakah usaha-usaha kementerian untuk menentukan program dan projek pembangunan ekonomi ini dapat dilihat berkesan dalam mengembangkan ekonomi PMKS dan secara tidak langsung sebagai pemangkin kepada kemajuan ekonomi setempat. Puan Pengerusi, dalam situasi negara perlu menempuh ketidaktentuan ekonomi dunia, rakyat meletakkan harapan yang tinggi kepada Kementerian Ekonomi, maka perlu diadakan dasar-dasar yang strategik dan terperinci untuk memastikan kita dapat menghadapi cabaran ini untuk negara kita terus makmur dan maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Chang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mulakan dengan Kepala Bekalan Pembangunan P15 butiran 69,000 unit peneraju.
Puan Pengerusi, saya merupakan salah seorang anggota teraju yang terawal ketika ditubuhkan pada 2011. Ketika itu, NGO-NGO perniagaan dan usahawan Melayu mendesak Yang Berhormat Perdana Menteri Sri Najib Razak untuk mengadakan satu bentuk pemandu versi Bumi Putra. Kerana ketika itu bila mana kerajaan dengan izin embarking on Government Transformation Program dan ETP, Economic Transformation Program dengan izin, banyak golongan-golongan usahawan Melayu merasakan mereka tidak ada satu pemangkin untuk mereka terus bersama dalam ekonomi Malaysia. Cuma kita ingin tahu sekarang ini di bawah Kementerian Ekonomi yang ada, apakah mandat yang diberikan kepada Kementerian Ekonomi ini masih lagi sama, yang mana antara keutamaan teraju ialah meneruskan tindakan Bumi Putra 2030. Ya. Ini perlan yang amat penting yang telah pun dimasukkan sekali dalam RMK ke-12. Jadi kita ingin tahu apakah tindakan pembangunan Bumi Putra 2030 ini masih diteruskan, diberi penekanan. Ini yang kami bangkitkan dalam perbahasan belanjawan di peringkat dasar tempoh hari. Apakah direction, dengan izin, apakah laluan ataupun hala tuju bajet yang ada dalam soal pembangunan ekonomi Bumi Putra. Jadi kita ingin tahu, kami ingin tahu apakah perancangan daripada Kementerian Ekonomi di bawah Yang Berhormat Pandan untuk memperkasakan hal ini ataupun sudah dimansuhkan. Jadi ini antara perkara yang ingin kami tanya. Sebabnya kita ingin lahirkan lebih ramai usahawan seperti Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Walaupun dia pun diheret sekali dalam kes mahkamah pada hari ini, tapi kerana beliau banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan juga pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi kalaulah perkara ini diteruskan, insya-Allah kita boleh lahirkan lebih banyak Syed Mokhtar di luar sana. Yang kedua, kita ingin tahu apakah fokus teraju pada waktu ini dalam memastikan belanjawan yang kita garap ini dapat benar-benar sampai kepada golongan sasar. Di bawah tindakan pembangunan Bumi Putra 2030, kita ada 7 Key Economic Growth Areas dengan izin, KEGA, yang menekankan bidang-bidang tertentu seperti aerospace, aeroangkasa, pembinaan teknologi seperti IBS untuk pembangunan ekonomi Bumi Putra. Jadi mohon penjelasan daripada Menteri untuk meletakkan sasaran yang terbaru berkenaan agenda pembangunan ekonomi Bumi Putra. Equity Bumi Putra berapa nak ditingkatkan? Pelibatan Bumi Putra dalam sektor ini bagaimana? Jadi mohon penjelasan nanti. Untuk Kepala Bekalan Pembangunan B15, butiran 01000 dan 02000, pengurusan perancangan pembangunan nasional. Apakah hala tuju Kementerian Ekonomi sekarang telah dinaik taraf daripada sebuah jabatan dalam Jabatan Perdana Menteri menjadi sebuah kementerian? Dan kita lihat inisiatif pendapatan rakyat IPR di bawah kementerian melibatkan projek pembasmian kemiskinan ataupun miskin tegar yang dulunya sebenarnya telah diletakkan di bawah ICU. Jadi apakah perbezaannya yang ada kini selain daripada vending machine dan yang lain-lain yang ingin kita sama-sama bantu menjayakannya? This is not a skeptical question, dengan izin. Kepala Pembangunan B15, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECRDC, butiran 030000. Apakah kementerian akan menjemput juga ahli-ahli parlimen pembangkang ke dalam sebarang mesyuarat penyelarasan yang melibatkan ECRDC? Kita pun maklum 14-0 tempoh hari di Kelantan dan 8-0 di Terengganu. Jadi kita harap penglibatan ahli parlimen pembangkang juga diambil kira kerana kami yang perlu berjawab dengan para pengundi dan rakyat di bawah. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini, khususnya melibatkan peranan teraju dalam kerajaan Malaysia Madani. Apakah kerajaan akan mengupayakan teraju menjadi sebuah agenda unit yang benar-benar menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi Bumi Putra atau sebaliknya? Jadi itu saja yang ingin saya bertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Machang. Saya jemput Yang Berhormat Kudat. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya lebih spesifik kepada kawasan saya iaitu Parlimen Kudat. P15
butiran 00100, kajian-kajian kemungkinan. Saya pernah bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan cadangan untuk menjadikan Pulau Banggi sebagai pelabuhan bebas cukai ataupun kawasan bebas cukai dan juga transshipment hub. Jadi saya mohon supaya Menteri boleh berikan peruntukan bagi membuat kajian-kajian kemungkinan untuk melaksanakan cadangan tersebut. Yang keduanya, butiran 00108, program pembangunan. Ini memang sangat penting dan saya mohon penjelasan ataupun perincian daripada Yang Berhormat Menteri untuk memberikan perincian terutama sekali yang melibatkan program pembasmian kemiskinan di kawasan saya. Apakah ia terlibat ataupun termasuk di dalam perincian ini ataupun butiran ini ataupun tidak. Kalau masuk dalam butiran ini maka saya mohon supaya pihak Menteri, YB Menteri untuk memberikan perincian sepenuhnya untuk Parlimen Kudat. Butiran 00109, program kerjasama serantau MIT, JT dan BIMB Yaga dan JDS. Ini juga saya nampak berkaitan dengan kawasan saya sebab kawasan saya Parlimen Kudat terletak di dalam kawasan BIMB Yaga. Jadi saya mohon juga perincian untuk perkara ini, apa perkara yang boleh ataupun telah dirancang untuk kawasan saya sama ada melalui BIMB Yaga ataupun secara terus dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi di dalam kawasan saya. Seterusnya 23000, proyek pembangunan kawasan sempadan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kawasan saya yaitu Parlimen Kudat adalah berhampiran dengan Filipina. Jadi setiap hari sebenarnya ada berlaku pergerakan ulang-alik, terutama sekali daripada Pulau Banggi ke pulau yang terdekat di Pulau Mangsi, yaitu Pulau Mangsi yang terdekat Pulau Filipina, lebih kurang 20 menit daripada Pulau Banggi. Jadi saya pun mohon daripada pihak kementerian untuk memberikan perincian sama ada dalam butiran ini ada terdapat rancangan pihak kementerian untuk apa-apa perancangan di kawasan saya atau tidak. Seterusnya 93500, program ataupun proyek pembangunan ekonomi. Saya nampak di sini cukup besar, 5.4 billion. Jadi saya mohon kepada kementerian juga perincian untuk kawasan saya sama ada dalam butiran ini ada terdapat rancangan-rancangan ataupun apa-apa proyek yang melibatkan kawasan saya. Sebab saya seperti mana yang telah diketahui oleh ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini bahwa kawasan saya merupakan wakil rakyat daripada kawasan yang termundur. Jadi saya mohon supaya diberikan perincian bagi setiap perkara yang telah saya bangkitkan tadi dan saya mohon supaya kalau tidak dapat dijawab secara lisan, mohon kepada pihak YB Menteri untuk memberikan jawapan dalam bentuk bertulis kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kudat. Saya jemput Yang Berhormat Temeloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Saya merujuk kepada P15 00100, kajian kemungkinan yang kita lihat peruntukannya lebih daripada 39 juta. Yang pertama, adakah ia melibatkan kajian-kajian mendalam tentang ekonomi biru iaitu perairan? Berapakah jumlah kajian kemungkinan untuk dijalankan dan dapat dan mohon disenaraikan untuk potensi ekonomi masa depan? Yang kedua, 00113, pembangunan koridor peruntukan meningkat melebihi 1 juta. Strategi yang digunakan dalam membangunkan koridor wilayah ekonomi ialah menarik pelabur asing dan juga melibatkan pelabur tempatan. Soalnya,
berapa peratus pelabur tempatan yang terlibat dalam pembangunan koridor dan berapa peratus sumbangan kepada peluang pekerjaan untuk warga negara. 70106 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang ditubuhkan pada 27 Disember 1965 bertujuan bagi meningkatkan, mendorong, memberi kemudahan serta menuju menjalankan usaha pembangunan ekonomi dan sosial terutama di kawasan luar bandar. Soalnya, sejauh manakah PKNP mencapai target membangun ekonomi luar bandar? Warga Pahang, apakah jenis-jenis projek yang diusahakan dan berapa peratus penduduk Pahang yang terlibat? Seterusnya, soalan yang keempat. 04000 program khusus peruntukan meningkat melebihi 5 juta. Apakah bentuk-bentuk program khusus dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan negara? Seterusnya, saya merujuk kepada 00600 kemajuan guna tenaga manusia yang diperuntukkan RM4.5 juta. Tenaga manusia lebih diperlukan dalam kategori pekerjaan mahir dan separa mahir dengan menyasarkan penyertaan aktif tenaga manusia tempatan. Soalan, berapa peratus tenaga mahir daripada negara luar untuk menjayakan sektor ekonomi negara ini? Yang kedua, sektor ekonomi manakah yang menjadi tumpuan buruh-buruh asing daripada negara China, Korea dan juga Pakistan? Seterusnya, saya suka juga merujuk kepada perkara 4000 pemberian dan juga bayaran tetap. Kita tahu bahawa bila sebut dia berkaitan dengan perbelanjaan yang berkaitan juga dengan pinjaman. Biasanya negara akan melakukan pinjaman daripada luar negeri dan juga daripada dalam negeri. Saya ingin mendapat maklumat berapakah jenis pinjaman kerajaan daripada sumber-sumber domestik ataupun dalam negeri dan berapakah peratus sumbangan pinjaman daripada luar negara. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Melloh. Saya jemput Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Tuan Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta untuk Kementerian Ekonomi pada petang ini. Perkara pertama yang saya nak sebut adalah di bawah maksud pembangunan 15 butiran 93500 iaitu di bawah nama Program Projek Pembangunan Ekonomi. Saya nampak kalau tahun sebelumnya peruntukan hanya 209 juta, kali ini dia lonjak kepada hampir 10 kali 1.95 bilion. Persoalan pertama yang saya nak tanya, memang saya menyambut baik pertambahan ini, saya percaya ia akan dapat membantu golongan sasar di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Cuma persoalan pertama yang saya nak kemukakan adalah apakah peruntukan yang besar ini termasuk 750 juta yang diperuntukkan yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun dan juga Yang Berhormat Menteri, iaitu untuk inisiatif pendapatan rakyat. Khasnya untuk 130,000 rakyat golongan termiskin yang menjadi golongan yang disasarkan untuk bantuan. Jadi apakah ia termasuk? Sebab saya tak nampak ada satu tajuk khas untuk IPR tersebut. Dan jika ia memang kita sambut baik, saya percaya kalau ia dapat dilaksanakan dengan seperti mana yang dirancang, rakyat 130,000 tersebut akan dapat keluar daripada kekangan kemiskinan yang membelenggui kehidupan mereka selama ini. Cuma saya nak tanya, macam manakah cara dia dana ini ataupun peruntukan yang besar ini disalurkan kepada mereka secara berkala dalam masa 2 tahun yang pernah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri, melalui agensi mana, dan bagaimanakah memastikan bahawa ketirisan yang berlaku dalam kerajaan yang sebelum ni tidak berlaku di bawah kerajaan perpaduan yang kita ada pada hari ini. Perkara kedua juga masih untuk pembangunan. Saya nampak di bawah butiran 07101 sehingga 07112 ada 8 negeri yang tersenarai, iaitu di bawah
untuk Perbadanan Kemajuan Negeri untuk 8 negeri. Saya dah di Negeri Sembilan. Yang Berhormat Menteri Besar saya berada di sini. Kenapa Negeri Sembilan yang 100% wakil rakyatnya, tak kira ahli parlimen dan juga adunya mendokong kerajaan perpaduan kita pada hari ini tidak tersenarai. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Seterusnya untuk bekalan di bawah butiran 02, 01, 00 untuk unit perancang ekonomi, ya, UPE ataupun biasa kita panggil EPU. Saya nampak geran khas untuk geran kod 40,000 ada penambahan daripada 16 juta pada tahun sebelumnya kepada 28 juta. Saya menyambut baik geran ni sebab geran ni lah yang akan membolehkan kita move on. Cuma saya nak tanya, saya pernah ada dengar ada daripada kementerian lain dia kata kalau ada pembinaan projek, walaupun projek tu bawa mungkin JPS, mungkin bawa kementerian KKR dan sebagainya, tetapi EPU sendiri yang akan menentukan keutamaan. Sama ada wujud tak benda ni? Saya mohon pengesahan ataupun penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan EPU pula, apabila EPU memilih projek mana, projek infra, ya, projek infra kemudahan awam untuk rakyat, apakah dia mesti mendapat dalam list keutamaan, priority list daripada kerajaan negeri? Kalau kerajaan negeri senaraikan yang utama, dia akan dapat. Apakah itu menjadi kriteria untuk EPU membuat keputusan? Dan perkara terakhir yang saya nak sebutkan pada petang ini adalah di bawah butiran 23000 di bawah projek pembangunan kawasan sempadan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tahun lepas kita tak nampak ada peruntukan. Tahun ini nampak ada satu peruntukan yang besar, 250 juta. Saya nak tanya, apakah jenis projek? Kenapa boleh menelan belanja yang agak besar? Apakah ia berkaitan dengan keselamatan? Sebab saya nampak kalau sempadan tu mungkin ia berkaitan dengan keperluan keselamatan negara, kedaulatan negara. Jadi mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian saja. Terima kasih Tuan Pengerusi.